Tadi pagi ketua jabatan saya kau tanya saya, kelas ada berapa orang? Dia dengar 1 tambah 1, you combine lah dengan Dr. Ridwan. Oh, kenal kan Dr. Ridwan? Dia mekatronik kan. Dalam lab. Habis saya cakap, saya nak ajar lain kan, kita belajar lain. Awak semester tahun lepas awak belajar lain cara pengajaran. So susahlah kalau saya combine. Aduh. Dia nak ketua jabatan nak bagi saya lagi rehat, lagi relax. Sebab minggu lepas dia orang hantar saya pergi medical check up. Aduh. Tak apalah, ni pun kita dah enjoy. Yang penting kita enjoy the class. Okay, tengok dulu R16, betul tak awak jawab? A sepatutnya 00 hex, B 33 hex, betul tak? Sekejap, doktor, yang A tu kenapa tak 100 Saya ada explain dekat soalan nombor atau soalan nombor 4 juga itu hari saya explain. Ada saya ada explain itu hari. Tak apa, saya ulang lagi sebab ni kita rakamkan. Okey, mari saya tunjuk awak dekat atas kertas ni. Bagus kertas. Soalan-soalan tahun lepas saya tak buang. Boleh guna kertas recycle, tak membazir kan? Okay. It's a very good question. Awak kena ingat kita sentiasa, sekejap saya kena tengok ni. Betul tak? Nanti dia tak ambil Kejap. Boleh nampak ke? Saya takut kalau tak nampak jelas. cakap kan? Jelas doktor. R16 sama dengan 0x. InsyaAllah time tu lah. Jawab habis lah. Okay, R17 0x 80. Pasal pula ni dia maximize ni. Saya tak boleh tengok kertas soalan. Okay. So awak cakap awak dapat 0x100, betul? Betul, okay. Sebab dia kenapa tak ambil yang hujung ni, sebab kita cuma handle 8 bit. Okay. Kita cuma store data 8 bit. Yang satu tu kat depan ni kita letak dalam carry flag. Dia bukan data, dia flag. Jadi jawapan nak R16. R16 tu 8 bit. So kita ambil yang 8 bit je lah. Okay, macam mana nak tahu kena 8 bit atau lebih? Kelas awak ni 8 bit. Semua memang 8 bit je? Admel dia ada 16 bit CPU juga, tapi kita tak cover. Kalau kita cover nanti bersyarat lagi pening kepala. Faham. Jadi kita kecilkan skop 8 bit sahaja. Itu pun ramai orang dah terkehel. Okay, faham. Jelas. Isu ni bagus juga awak tanya sebab awak belajar C kan? Katalah C, saya tunjuklah dulu biar senang nanti. Mana pula pen ni? For I equal to 0, I less than, katalah 10 lah, I plus plus. So biasa kita buat A equal to A plus 1. Kan ini biasalah kan, kita selalu jumpa kan, for loop kan. Betul. Ini tak ada masalah. Ini orang buat tak ada hal dalam kelas. Ini masalahnya dalam kelas. Biasa contoh kecil-kecil. Kalau kita buat calculation sampai 1 juta ramai tertidur. Tapi in reality banyak benda kita kadang-kadang kita buat macam ni. For I equal to 0, I less than 1000, I plus plus. A equal to A plus 1. Nampak macam sama kan? Beza dia nilai maksimum dia 1000. Tapi kalau awak buat ni sebenarnya awak takkan dapat objektif awak.
Tahu kenapa? Awak takkan dapat 1,000. Sebab dia ada limit dia. Apa limit dia? Limit dia yang pertama tu dekat limit dekat output dia. A dia takkan sampai 1,000 lah. Kenapa Yang tak sampai pertama 1,000? Sebab counter yang dia beri tu limit dia sampai 10 Tak, yang bawah tu, yang for loop sampai 1,000 tu. Oh, tak sampai 1,000 Kenapa sebab A tak akan sampai 1,000? sebab dia punya limit tu tak ada sama dengan. Sama je. Awak tengok atas tu less than 10, yang bawah tu less than 1,000. Tapi kenapa yang atas tu A boleh sampai 10, yang bawah tu A takkan sampai 1,000? Oh. Masalah dia hampir sama dengan soalan awak tadi. Kenapa kita kira 8 bit saja? Sebab dia 8 bit processor kan. So 8 bit, kalau awak ada 8 bit, maksimum awak dapat apa? FF kan? Betul. FF sama juga dengan 255. Awak nak kira sampai 1,000. Jadi awak tak akan dapat 1,000. Awak buat dalam C dulu, kelas programming C++, awak buat guna Windows kan, dalam PC kan? Betul. PC zaman sekarang berapa bit? PC Pentium tu? 64. 32 bit ataupun 64. Tengoklah OS version berapa kan? Betul. Tak ada masalah lah awak kira 1,000. Sekejap. Tapi kenapa soalan yang bawah tu tak boleh nak 1,000? Tak faham. Dia sebab I cuma boleh kira sampai 255. On the next cycle, I akan jadi kosong. Ni disebabkan hardware betul? Hardware limitation 8 bit. Faham. Jadi awak punya program akan stuck kat situ forever. Faham. Dia jam kat situ, dia endless loop. Dia I 255, next cycle I equal to 0. Dia tak keluar-keluar. So A equal to A plus 1 tu akan sambung lah sampai bila-bila. Sebenarnya dia achieve lah 1,000. Tapi program tu tak akan keluar daripada for loop tu. Ini sebabkan language programming tu ke ataupun kalau ada hardware yang lagi power boleh sampai 1,000? Boleh. Kalau misal kata awak guna ATmega yang 16 bit, dia tak panggil ATmega, dia panggil Xmega. Xmega. Ni awak boleh carilah Xmega. Tengok pula tulisan ni. Saya duduk pun tak betul ni. Xmega ni dia punya CPU dia 16 bit. So kalau 16 bit, maksimum berapa kita boleh kira? Dia sama juga dengan F 16 bit. Ni maksimum berapa? Ingat tak? Saya pun kadang-kadang ingat lupa. 65,553. Ni lah nilai paling besar dia boleh kira. 65,553. So kalau awak buat for loop I hingga 1,000, tak ada masalah lah awak pakai 16 bit. Kan? Tapi kalau awak buat for loop sampai 100,000, program awak jam lah lagi sekali. Faham. Itu sebab ramai orang suka guna ARM. ARM microcontroller dia 32 bit. Jadi kebarangkalian awak nak kira sampai 1 juta tu jarang application buat calculation sampai 1 juta. Jadi 32 bit tu insyaAllah lah selamat lah. Jelas. Tapi ruginya kalau awak pakai ARM, kalau awak punya application sangat mudah, kan, awak just kira sampai 100, kira tu ni simple, rugilah pakai ARM. Awak bayar Ferrari, awak guna untuk angkat kelapa sawit kat kebun. Rugi lah. Mahal. Memang boleh angkat kan buah kelapa sawit. Tapi kos dia sangat mahal dan belum tentu dia cepat mana pun. Sebab dia tak boleh bawa banyak kelapa sawit sekali banyak.
naik lori lagi cepat. Faham. Ramai orang terkena ni. Bagus awak buat. Sebab tu kadang-kadang buat soalan lepas-lepas ni lagi bagus. Saya Soalan dia satu. pernah terfikir juga masa Ha. SEM sebelum ni, tapi tak pernah nak tanya. Dia biasalah. Itu sebab saya cakap masa awak masuk kelas tu, atau awak tak ada kot, awak belum masuk. Saya cakap kat budak-budak yang ramai-ramai tu dalam 40 orang tu, kelas ni bukan kelas menghafal. Kelas ni skill development. Macam main bola, main takraw, volleyball ke, whatever lah sport awak nak main. Awak jadi pemain yang bagus dengan membaca buku, menghafal ke, atau awak main? Main. So salah satu cara nak main dalam kelas ni, buat soalan lepas-lepas. Tu satu. Yang kedua, gunakan compiler simulator tu. Simulator tu free je zaman awak. Zaman saya dulu simulator teruk. Saya pun tak faham. Sekarang sangat beruntung. Kalau simulator AVR Studio tu tak cukup untuk awak boleh buat macam application punya emulator. Macam Proteus. Awak atas skematik dia tu, awak bukan setakat boleh letak 80 mega punya CPU kan, microcontroller. Awak boleh letak 7 segment, awak boleh letak LED, awak boleh sambung wire dia ikut awak nak sambung pin mana. Jadi nampak real hardware tau, tanpa beli hardware. Tu dipanggil emulator. Sebab dia dah reflect specific hardware, dia emulator. Tapi the best sebenarnya, macam mana pun, the best is buat hardware yang sebenar. Baru awak betul-betul belajar. Dia sama je, awak praktis bola tengah padang, kan, sesi latihan berpuluh-puluh kali, dengan awak buat perlawanan persahabatan. Mana lagi bagus? Kan? Banyak benda kita tak nampak masa latihan. Betul. So, sama je. Tapi kelebihan dekat student Chinese ni, dia punya culture, dia dah biasa hidup menghafal. Dia dah biasa menghafal. Awak perasan tak? Budak-budak Cina dia senang jawab soalan yang berbentuk menghafal. Contohnya yang ujian 1 ni, kalau soalan Q1, Q2, saya boleh garanti tak ada budak Cina salah. Kalau dia salah lebih 50% tu, Cina paling pemalas. Sebab dia punya culture, dia belajar tulisan, kalau Jepun cakap kanji, kan, Chinese character tu, dia kena hafal minimum 3,000, 4,000 karakter tu, kanji tu. Banyak tau. Baru dia boleh baca soal abau Cina. Jadi budaya dia dah biasa menghafal. Jadi pada dia maksudnya menghafal tu is nothing lah. Sebab benda tu dia dah biasa buat. Cuba suruh budak-budak Melayu baca bab-bab menghafal ni. Malas gila. Betul. Saya cuba nak saya belajar pun sama. Cuba nak belajar kanji pun susah. Ada belajar kanji Jepun? Cubalah nak belajar tapi memang tak boleh nak faham lagi. Saya belajar bahasa Jepun masa kat US. Seronok. Betul boleh cakap bahasa Jepun? Saya setakat 1-2 patah perkataan boleh lah kan. Hari nak hujan ke apa ke, simple macam tu lah. Cakap betul-betul tak reti lah. Dah lama tinggalkan, lupa pun. Saya belajar 2 semester sampai boleh berbual. Macam tu lah. Tapi language ni macam sukan juga. Bila kita dah lama tak gunakan dia hilang. Saya silap tak kerja kat kilang Jepun balik Malaysia. Sebab kilang Jepun gaji dia rendah sikit kan. Saya tak minat lah kerja kilang Jepun. Macam mana doktor belajar language sampai boleh bekerja? Kita orang, kelas kita orang 4 credit hours, bukan 3. Jadi kita ambil 2 semester, 8 credit hours. So dalam kelas tu, dia punya aktiviti is practice. Awak belajar new
knowledge tu sikit, tapi sepanjang kelas tu asyik praktis je. Kelas tak besar, dalam 25 orang. Jadi kena ada partner seorang, kita ulang je balik dialog dalam buku tu sampai boleh hafal. Itu je. Oh. So Saya memang pak menghafal boleh memang saya menyampah. faham bahasa dalam pekerjaan lah. Tak lah, saya tak sampai level tu lah. Saya belajar kat US tu, teks yang kita dah selalu jumpa tu kita boleh hafal lah kanji dia. Tapi bila you nak guna untuk kerja macam engineering diagram, boleh lagi lah sikit-sikit sebab kan kanji dia common kan dalam circuit ni semua. Tapi kalau nak berbual tak boleh lah. You nak baca macam report ke tak boleh lah. Saya tak sampai that level lah. Lagi satu, belajar bahasa Jepun tu, saya suka belajar yang bahasa formal. Bila semester kedua tu, dia ajar bahasa pasar. Saya pening kepala. Bila masuk bahasa pasar, dia dah bercampur aduk dengan apa yang kita dah hafal dalam bahasa formal. Pening lah. Dia macam apa tu, awak cakap bahasa Melayu, bahasa baku, lepas tu awak pergi Kelantan lah. Pening kepala lah. Ambil masa lama kan untuk sesuaikan diri. Bahasa awak kena Betul. praktis dengan orang tempatan. Saya Saya kat US, saya bukan belajar Jepun, saya belajar US. Mana ada orang tempatan cakap bahasa Jepun. Student Jepun ada tapi dia orang kaya. Scholarship dia orang besar, jadi dia orang tak campur sangat budak Melayu. Adalah seorang dua. Cuma macam saya dekat US, bahasa tu tak wajib tapi saya kena pilih. Nak ambil third language atau dia pakai second language lah, ataupun ambil belajar music. Saya tak minat sangat music, saya ambil language. Sini awak tak wajib kan second or third language ni? Kati kan nak belajar ke tak kan? kena ambil sekali. Saya dah ambil Mandarin. Oh wajib tak kisah apa-apa language okey lah, bagus. Language ni lagi banyak awak tahu lagi bagus. Betul. Okey, yang susah ni dalam engineering sebenarnya bukan menghafal, terutama zaman awak ni zaman internet kan, zaman apps. Kalau awak tak ingat sesuatu, jangan malu, jangan segan, buka je lah Google je cari. Kan? Tapi awak faham ke tak faham? Tu yang penting. Itu yang balik semula ke soalan 4 tu. Ramai orang hafal, ni 8 bit CPU. Tapi apa makna 8 bit CPU? Inilah salah satu maknanya. Awak punya limit adalah 255. Itu kalau unsigned number. Unsigned number. Cuba tengok ada tak contoh sign number sini? Tak ada lah sini. Pasal senang sangat. Cetak cik tu lah. Tak ada. Sebab itu hari saya ada cakap kan, bila sign dengan unsigned ni, unsigned tak ada masalah. Awak saya rasa awak belasah je lah. Tak ada masalah. Bila sign number, masalahnya kita kena ada tahu positive number which is from 0 to 127 kan, negative number 0 to 128. Okay. Masalah dia apabila awak buat sesuatu operasi, adakah awak dapat nilai yang sama? Okay. Awak ada dua nombor positif, adakah awak dapat jawapan juga positif? Kalau ya, tak ada masalah. Tapi kalau awak buat positif, awak campur dengan positif tapi awak dapat negatif, ni namanya overflow. Tadi saya ada bagi contoh kan, misal kata kita ambil nombor senang, 5 campur 10, kita dapat 15 which is 0F lah. So dua-dua positif, jawapan pun positif, no problem. Betul? Now kalau awak ada mana nak cari nombor yang senang kan,
100 lah. 100 is 64 hex. Betul tak? 16, 6 kali 6, 36, 96, campur 4, 100. Okey. Kena letak simbol ni, kalau tak lupa nanti. Okey, 100 awak campur dengan 100, which is also 0x64, awak dapat 200. Awak tengok dekat decimal, tak ada masalah. Tapi kalau soalan cakap adalah sign number, 4 campur 4, 8, 6 campur 6, 12. 12 is D. Ini positif, ni negatif. Kat situ masalah bermula. Kalau kita buat operasi unsigned number, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab jawapan dia tetap 200. Tapi kalau kita buat sign number, jawapan dia adalah, apa kita patut buat? Macam mana nak tahu jawapan sebenar dia apa? 1 complement dan 2 complement. Yes, B apa lah, lupa lagi. 1011 ini C, ini B. 1100 C. Betul. Ha? 1100. 1101. Itu D kan, D 81000, kita complement. Bukan 1100. Sekejap. Betul lah. 1110 E. So kalau D tolak je lah satu. Okay. And then kita tambah satu. Kita dapat 0001 kosong lah, 0100. So ni nilai dia adalah 8, ini 16, 32. 32 tambah 8, 40. Negatif 40. Itulah nilai dia yang sebenar. Okay. Cuma macam dalam soalan macam nombor 4 ni, dia akan keluar lagi. Dia orang ni, pensyarah ni, kita malas nak cari idea tanya soalan baru. Nak buat soalan baru ni, masalah dia, pertama kita takut ada pensyarah tak faham. Tapi kita sediakan solution. Yang kedua masalahnya takut tersilap buat soalan. Kan, benda tu especially kalau kadang-kadang last minute ada perubahan. Tu masalah. Jadi biasa kita follow format yang sama. Nanti akan datang ke minggu depan saya akan tunjuk soalan yang tahun-tahun lepas pula. Awak akan tengok sendiri. Lebih kurang je. Dekat sini cara budak Cina atasi kelemahan logical thinking dia. Sebab dia rajin menghafal. Betul tak? Jadi dia simpan tau 3-4 tahun lepas punya soalan. Dia pass from senior to junior. Dia macam ada secret society dia sendirilah. Sebab Cina ni pun hidup berpuak-puak juga. Kan? Dia ada group je lah. Biasanya budak Cina daripada Kelantan, Terengganu, Sarawak tak join lah that group. Nampaklah result dia orang turun sikit. Dia orang tak dapat soalan tahun-tahun lepas tu. Saya masa kat US, ni yang awak tengok Hollywood movie, dia orang panggil apa tu? Alah, Beta Kappa lah apa punya. Setiap universiti ada lah dia punya grup-grup tu. Kita ingat budak ni bagus-bagus sangat lah. Padahal tak. Salah satu sebabnya itulah. Soalan tahun-tahun lepas tu dia pass tu dia house member tu. Sebab tu dia orang yang ada nak sangat join apa tu, dia orang pakai secret society ke whatever lah, university society tu. Saya tak join lah, ada kawan saya dapat offer join pun dia tak join. Tapi kalau ada yang join senyap-senyap tu saya tak tahulah jadi CIA ke apa. Yo. Dia orang bukan saja-saja buat secret society tu, ada tujuan politik juga sebenarnya. Everything is about money. Underground lah. Dia orang underground society club. So kalau awak tengok soalan B, R16 tu positif, R17 positif.
jawapan 0x33 pun positif. Tak ada masalah lah. Ya. Tapi untuk soalan ni tak mencabar sangat sebab dia just tanya apa jadi pada status register. Yang mencabar cuma dekat overflow lah. Tapi kalau dua-dua positif, jawapan positif, tak mencabar lah. Overflow 0 lah. Soalan C, positif campur positif, jawapan pun positif, sama je. Tak ada overflow. Lagi satu, kenapa tak mencabar? Sebab dia buat soalan ni semua add. Kalau dia buat soalan minus kan, subtraction, wah, itu ada susah sikit nak fikir. Dia sama je yang ni tadi, kalau subtraction. Kalau awak subtract 2 nombor positif, kalau awak dapat positif, tak ada masalah. Tapi kalau awak subtract 2 positive number, awak dapat negatif, itu ada masalah sikit. Tapi tak semestinya salah. Saya bukan cakap salah. Sebab kita kena check V flag dengan N flag, which is the S flag lah. S equal to V X or N. Kalau dia kosong tak salah. Kalau dia 1, tu yang betul-betul error lah. So ni dua keadaan. Kalau add, biasanya yang ni memang salah lah. Saya tandakan lah. Ini biasanya salah lah. Tapi kalau awak ada negative number, awak buat 2 operasi, awak dapat negatif juga, awak tambah kan, negatif campur negatif, awak dapat negatif, tak ada masalah biasanya. Tapi bila negatif, tolak negatif, awak dapat jawapan positif, itu memang salah lah. Memang salah. Ini addition process. Addition process on negative number. Contoh number awak kena fikir sendirilah. Yang paling senang biasanya kita cari nombor dekat border lah, macam 7F campur 1. Positif campur positif dapat 80 hex, which is negatif kan. Senang nampak lah salah dia. Kalau negatif campur negatif awak ambil 80 hex. Sekejap saya bagi contoh lah. Ni mesti addition belum negatif belum subtraction. 80 which is negatif, awak campur dengan 81 which is also negatif. Awak dapat berapa ni? 1, 0, 1. Tapi kita akan ambil ni saja kan. So ini kalau kita tengok MSB bit dia positif. Kan? Something is not right lah. Suppose dapat positif. Yalah, kalau awak ada negatif, kita ambil nombor desimal lah. Sebab kita buat ni represent human punya sistem. Kalau awak ada 80 is what? 80 is 128. Negatif 128 tolak 128. Kalau awak campur, ni manusia punya kira kan. 81 is 129. So jawapan dia sepatutnya 7152. 257. Negatif. Habis kita punya komputer cakap jawapan dia positif. So komputer kita salah lah. Kan? Sebab tu kita kena selalu tengok 2 nombor ni. Desimal dengan hexadesimal. Desimal mewakili how manusia buat kerja. Human punya logical thinking. The ultimate goal is to fulfill human punya logical punya ni arithmetic. Kan? So macam mana? Benda yang sama. Apa? Okay. Terus. Amda, awak nak tanya apa? So macam mana nak selesaikan yang tu?
nombor 101 tu salah kan doktor? Dia tak selesai. Dia salah Tak selesai. lah. Dia tengok algoritma awak lah. Algoritma awak. Ada setengah algoritma kalau salah, jawapan tu dia buang lah. Ada setengah algoritma kalau jawapan salah, mungkin dia tambah sesuatu ke atau dia tolak sesuatu, dia ulang lagi sekali ke. Tengok algoritma awak lah. Dia macam ni kalau awak nak apa tu, relate atau kaitkan dengan keadaan fizikal, katalah awak ada 3 volt, 2 liter 3 volt, 3 volt campur 3 volt, sepatutnya dapat 6 volt. Betul? Betul. Tapi sistem awak maksimum benarkan cuma 5 volt. So apa awak nak buat? Tolak satu. Kenapa pula awak nak tolak? Tak payah tolak, biarlah. Tak lah. Sistem awak, the simplest algorithm is maximum be 5. So kalau 3 campur 3, you saturate lah. Pernah dengar perkataan saturate? Saturate. Jadi sistem tu automatic saturate at 5. So dia cut off lah. Macam cut off lah. Sebab tu depends on algorithm saya cakap. Tengok keadaan awak guna kat mana. Ada setengah keadaan, kalau overflow macam tu, liter dia mungkin, I don't know, short ke apa ke. Kan? Ataupun dia tak benar, dia ambil liter alternatif. Tengok keadaan lah. Nanti awak cuba ulang sendiri, cuba buat operasi subtraction. Mungkin tahun ni dia orang akan tukar sebab tahun lepas dah tanya add kan. Takkan dia nak ulang add lagi. Dia mesti cuba tanya berlainan. Dia nak confusekan orang, dia akan pakai subtraction. Okay, saya akan try buat. Dia lagi satu masalah dekat sign number ni. Kalau awak pakai calculator, tak kisahlah calculator apa pun, awak takkan nampak error. Tapi betul. awak kena tahu menterjemahkan dia. Sebab kalkulator kan banyak kan nombor digit dia kan. Dia takkan keluar error. Awak campur macam dalam contoh ni yang positif ni tadi. 100 campur 100. Awak dapat 200 kat kalkulator. Tak ada masalah. Tapi kalau awak tukar mod hexadecimal, baru awak nampak jawapan dia D8. Something is not right. Outcome input positif 64 campur 64, awak dapat output negatif. Tak betul. Macam mana doktor tahu D8 tu negatif? Sebab kita 8 bit. D maksudnya more significant bit awak high kan? Yes. Negatif lah. Kalau awak ada 16 bit, D8 is positif. Tapi kalau awak ada nilai katalah D8 tadi, bagus juga awak tanya. D8. Saya banyak keliru part ni lah, saya banyak keliru. Kita nak bezakan nombor tu positif ke negatif. Ni 8 bit D8 sama juga dengan 200. Tak ada masalah. Dalam 8 bit ni adalah negatif lah. Sebab lebih 127 kan. And then more significant bit dia high. Kalau awak tengok D tu 1101. Tapi kalau awak buat dalam 16 bit 0x00 D8, awak tetap dapat 200 juga. Tapi ini adalah positif. Sebab most significant bit dia kosong. Faham. Depan dia kosong positif lah. Yang atas tu depan dia 1. Yes. Benda ni semua kita ajar dalam kelas. Cuma bila kita tak termenung fikirkan dia, tak pernah tengok contoh dia, tak pernah fikirkan dia, kita senang terlepas pandang. Itu sebab buat soalan lepas-lepas membantulah sepatutnya. Macam the more exercise you do,
the better you are lah. Macam main bola jugalah. The more exercise you do, you pelbagaikan exercise you buat, lagi bagus lah. Ada setengah benda macam kata free kick. Awak ulang benda yang sama beribu kali nak jadi bagus macam David Beckham. Tapi ada setengah benda tak guna awak ulang beribu kali. Tapi awak perlu lakukan dia beberapa kali. Contoh gelecek bola. Kan? Gelecek bola. Lain. Dia punya cara nak belajar tu lain. Itu yang ramai orang tak faham. Setengah subjek tu kenapa dia boleh skor. Setengah subjek tu kenapa dia tak boleh skor. Dia belajar cara yang sama je. Aduh. Susah lah. Okay. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan tengok lagi soalan tahun-tahun lepas. Hopefully dia tanya lain sikit lah kan. Kita boleh nampak. Sementara tu awak ulang balik tapi cuba buat subtraction awak sendiri. Saya rasa dalam nota minggu ni sepatutnya. Tadi saya check ada sepatutnya. Dia ada kelainan dia. Nota minggu 1, minggu 2 saya awak dah download tak? Belum. Saya belum download lagi kat e-learning. Nanti awak download, awak tengok. Nota saya especially minggu 1 banyak lain lah sebab saya cerita pengalaman saya kan. Sebab saya dulu dekat US belajar pun bukannya faham sangat sebab experience kurang. Bila kita kerja, saya buat master pula, saya gunakan dia sebagai extra work. Baru saya lagi nampak lah apa yang saya belajar. Practice. Doktor, saya check e-learning saya kosong. Saya section 11. Section 11. Saya dah upload tadi. Yang minggu berapa punya? Saya punya e-learning memang tak ada apa-apa. Ada announcements je. Ataupun tak ada benda. Minggu 2 ke minggu 3? Dia daripada memang kosong. Minggu 1 pun tak ada file? Ya. Salah masuk section kot. Ataupun awak salah masuk tahun. Alamak. Saya tadi terkena. Saya tengok apa salah semester lepas punya ni. Cuba awak check kat atas tu. Tahun berapa, semester berapa? 21, 22, semester 1. Betul lah. Sekejap mana pula aku punya PowerPoint. E-learning. Satu, inilah masalahnya bila buka browser banyak sangat. Yang ni lah, memang ni lah. Sekejap, saya kena minimizekan. Baru keluar. Sekejap, takkan saya salah masuk. 21, 22, 1 kan? Betul lah, sama lah. Ni sections. Kejap. Lagi satu. Awak SEEE atau SKEE? SK. Patutlah. Macam mana doktor? Salah masuk section tu. Saya kena betulkan amendment ke apa? Awak kena beritahu CICT section awak SEEE. Awak memang student SKEE sebab awak program lama. Okay. Sebab e-learning tahun ni sepatutnya semua SEEE. Dia tak kisah awak program apa. Sebab yang program lama tu SKEE tu dia dah tamat kan. Sekejap saya nak tengok something. Patut CICT tahu tu. Ini masalah dekat e-learning kan doktor, bukan course. Dekat e-learning punya problem ni. Sekejap Sebab dia tengok awak program awak SKEE. Jadi dia campak awak dekat SKEE. Saya semester lepas pun macam tu. Saya ajar 2 section. Tapi sebab ada budak SKEE, saya kena ajar section ketiga. Tapi hakikatnya sebenarnya saya ajar 2 je. Tapi pandai pula e-learning
dia bagi saya akses. Ini Makmal. SKI masih Makmal. Oh, ada. Saya jumpa. Okey. Saya jumpa. Oh, banyak kerja nak transfer. Sejuk ada. Ada. Yelah, sebab semester lepas pun ada. Nantilah saya update. Okey. Kelas tinggal beberapa minit je. Baik, kita bincang benda yang penting dulu. Part D kata ada masalah. Part D ni ada bagus sikit sebab dia contoh dia dalam at least sign dia lain tau. -3, -4. Dia kalau awak nak tahu sebenarnya jawapan awak betul tak betul, awak buat dalam decimal dulu. And then awak convert ke hexadecimal, awak compare. Itu lagi satu prinsip dalam engineering yang kita tak officially ajar. Bergantung kepada nasib pelajar, pensyarah dia kalau ada highlight dalam kelas. Dalam engineering, kita bukan mathematician. Okay? Mathematician perangai dia, God is only one. Kita engineer, kita tak boleh nak cakap God is one. Of course lah, as Muslim, God is one lah. Bad example. Macam mana nak cakap? Aduh. Kalau mathematician, they only have one and only one solution. Okay. Kalau 1 campur 1 pada mathematician is always 2. Awak cakap it is 3, salah. Awak cakap jawapan 1, salah. Jawapan dia 2. Itu dalam matematik. Dalam engineering, 1 plus 1 can be 2, can be 2.0, can be 1.9999999. Or awak manipulate in certain thing is not even 2. Something like that lah. Itu yang kita buat lawak masa Intel first time keluar Pentium. Dia ada silap design arithmetic circuit dia. Kita buat lawak 1/1, jawapan dia bukan 1. Jawapan dia 0.9999999. Dia ada silap kat dia arithmetic. So cuba kita buat sekejap ni secara manual saja, sama-sama buat. Nampak saya punya ni? Nampak? R16 sama dengan -3, R17 sama dengan -4. So kalau dalam hexadecimal, -3 is 0x03 plus awak invert apa nak guna simbol invert invert plus 1 which is F3 11 F110 is C kan, 00 plus 1. Okay, ini -3. Kalau -4 0x04 mana ada, yalah 4 lah. So dalam ni sama juga dengan F, awak invert 4 sama juga dengan 1011. Tapi sebab awak tambah 1, awak akan dapat F1100. Betul tak? So yang atas tu -3, bawah -4. Betul. 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 Lepas tu kita campur kan, sebab tu dia bagi add kan. 1 0 0 1 1 1. Dia dapat carry. Tapi kita akan ambil 8 bit ni sajalah. 1 ni carry, kita akan campur half adder kan. Carry ni kita akan campur dengan F. So kita akan dapat 0 lah. 0 apa? 0 lah. Ada carry tak? Ada carry 1. Okay. Let's buat 4B jugalah.
So kita akan ada carry. So jawapan dia sepatutnya tak sama F9. Kat mana saya silap? 10 yalah. Salah. 1-0-1-1-1 09. Sepatutnya kita dapat negatif 12. Tip 7. Negatif 7. Negatif 7. Kenapa dia dapat F9? Saya punya conversion betul tak? Negatif 3 sepatutnya F1101. Saya buat balik lah. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kita invert 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 tambah 1, kita dapat 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Which is F. Ni apa D lah. FD. So negatif 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, invert 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, tambah 1, kita akan dapat 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Betul lah. Which is F C. Okay. So now kita campur 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Kan? Ini FD, FC. Kita campur 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Oh yalah, patutlah siut. Itulah, benda ni kena buat perlahan-lahan baru nampak. So ni carry jawapan. So jawapan dia F9. Sebab saya pun boleh buat salah kalau nak cepat. Oh, so 1 tak ambil lah kan sebab 8 bit. Sebab lebih 8 bit carry kita buang lah. So F9. F9 is sebab more significant bit dia pun negatif kan. So jawapan dia negatif. Kita campur dua negatif number, dapat jawapan negatif. So tak ada masalah lah. So no overflow lah. B equal to 0. B equal to 0. So 3, 5. 5 is B0 N1 betul. Sebab more significant bit dia 1. N sama 1. Is it 0? No. Is it 0? C carry? Yes. Sebab kita dapat 9 bit kan. So dia punya flag dia 0101. So 5 lah. 35. Depan dia 3. Half header betul sebab tadi yang ni kan saya buat half ni ada carry kan. Half ni tadi ada carry. So half header dia 1. S sign dia pun 1 sebab S is S V XOR N. Kita punya N adalah 1. V adalah 0 kan. So kalau kita XOR 01 adalah 1. Sebab XOR kan. Sebab tu benda-benda basic ni kena ingat.
A, B, F, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, XOR. XOR ni banyak guna dalam banyak tempat. Nanti hopefully lagi 3-4 minggu kalau ada contoh program saya tunjuk awak kat mana lagi XOR ni kita guna. Dia very practical punya usage dalam banyak tempat. So it's interesting lah. Okay, boleh soalan 4D ni. Boleh. Faham? Alright. Nombor 5. Nombor 5 ni pun sebenarnya penghafal, tapi macam mana cara kita nak hafal? Cara dia salah satunya memang kena tahu reason dia lah kat sini kan. Apa reasoning behind logical thinking dia tu. So tu setengah benda tu kalau kita tak ingat, kita kena faham dia punya logical thinking dia. So dia akan tanya, is it logical or not? Pin D is memory address. Oh, no. Pin D is IO address. Kenapa dia cakap cannot write to register pin D? Kenapa? Oh, kena buka minggu 2 punya ni, nota. Saya bagilah juga, nak cepat, nak takut lupa. Nanti kalau dah okey awak tolong juga download daripada e-learning sebab saya dia orang kira traffic. Oh, okey. Apa ni saya bagilah, kalau tak nanti awak dia ada masalah lain lagi nanti. Susah pula. Sampai bila orang nak dapat nota kan? Yalah awak dah ada daripada lecturer sebelum ni. Tapi lain sikit dulu. Nombor 1 bagus. Saya dah buat banyak tempat kosong. Jawapan dia ada dalam nota, tapi kena rajin baca lah. Itu je lah. Ambil lah dulu tu. Saya minggu 3 ni sepatutnya saya nak explain yang modul summary tu. Yang modul 3 yang panjang tu awak boleh baca sendiri. Awak pun dah ada. Tapi yang modul 3 tu, summary notes on addressing mode tu, lecturer lain tak ada bagi. Saya buat sendiri ni. Saya tak bagi pun lecturer lain. Tapi macam saya cakap, tu kadang-kadang saya respect budak Cina. Mana-mana budak Cina yang baik dengan senior dia mesti bagi. Sebab saya pernah tengok, saya punya solution hardware special tau. Sepatutnya saya boleh patternkan lah. Saya ada buat saya punya SDK kit, development kit kan untuk belajar Atmel Latinega ni. Saya punya solution dekat keyboard tu very special, very cheap. Saya dah cakap budak-budak, jangan tiru, ni saya punya. Sebab dulu saya buat, saya jual, student belilah. Jadi diorang tak perlulah buang duit beli keypad encoder mahal. Keypad encoder tu RM30. Saya punya solution cuma RM4 je. Tapi saya tengok lepas saya stop jual, budak-budak selepas tu guna saya punya circuit. Exactly sama. Padahal kita dah cakap benda tu jangan ajar luar daripada section saya. But how come dia orang punya junior boleh dapat? Bangsa dia orang ni lain sikit tau. Kita macam kita Melayu, kalau kita kenal senior, kita cuma uhah-uhah je, pergi enjoy. Betul tak? Awak ada kenal senior tak? Senior yang Melayu kenal lah. Yalah, biasanya untuk apa? Enjoy kan? Main sukan, whatever field trip, yang budak tablik lah. Ya. Tak ramai budak Melayu yang kenal senior, at the same time dia belajar subjek apa-apa. Saya tak tahu pasal. Saya zaman saya pergi overseas pun sama. Tapi saya tak lokek. Kawan-kawan saya mana nak belajar dengan saya bagi. Tapi saya ada cara saya lah nak paksa kawan-kawan belajar. Saya tak bagi dia orang tiru assignments, just copy gitu je lah.
Saya tak bagi. Ada cara saya lah paksa kawan-kawan. Last dia orang terpaksa. Dia orang tak boleh suka-suka datang tanya saya, minta jawapan. Tak boleh. Saya memang akan paksa dia orang buat something. Sebahagian soalan ke. Selagi tak dapat, saya tak akan bagi the next solution. Saya paksa macam tu lah. Tak, kalau saya just bagi kopi, kawan-kawan saya tak akan belajar. Jadi saya memang guna prinsip tu. Kalau saya tiru dengan kawan-kawan pun saya sama. Saya akan cuba buat sendiri dulu, lepas tu saya tengok. Asal kau dapat lain lah, aku dapat lain. Macam tu. Kalau tak kita, at least kawan sanggup bagi bandingkan kerja kita dengan kerja dia. Kalau kita tak ada idea, kita boleh tanya dia macam mana cara dia buat. Rather than just copy, you learn nothing. Sebab dalam industri, kalau awak kerja nanti, masalah paling besar dalam bisnes ataupun masalah paling besar masa awak kerja, walaupun bukan company awak, how to get the best idea to solve a solution. Solution, sebab saya cakap tadi, engineering ada banyak solution kan. Kita bukan mathematician, satu solution je. Kita ada macam-macam solution. But how to get the idea to come up with the best solution based on that specific event lah atau condition. Contohnya yang kita bincang ni tadi lah, 8 bit, 16 bit kan. Cara paling senang nak solve problem dia, kau pakai je lah ARM 32 bit. Tak ada masalah kan. Tapi ada bos lempang kau je, bazir duit je. Tapi bukan saya cakap ARM tak boleh guna. Boleh, ada cara. Contoh dia, kalau katakan bos jumpa customer nakkan segera prototype. Pakailah ARM, mahal pun mahal lah. Janji awak dapat fulfill the time limit. So biasa customer bila dia suka dengan prototype yang kita dah buat, baru kita buat second cycle how to save cost. Barulah kita cari, kita kaji, boleh tak pakai 16 bit? Boleh tak pakai 8 bit? Kalau boleh, pakai 8 bit. Kenapa awak nak buang duit pakai 32 bit? Jauh beza tu. Nampak benda senang je kita belajar kelas kan? Tapi dia punya logical out of classroom punya problem tu. Jelas. Okay. Soalan nombor 5 boleh buat tak? Nombor 5, awak kena buka summary tu punya nota saya dah bagi. Awak tengok sendiri. Saya bagi inilah jawapan valid or invalid dulu. A, invalid, awak cari sendiri reasoning dia kenapa. B, invalid. C, invalid. D pun invalid. Semua invalid. Tapi markah yang besar sebenarnya dekat reason if invalid. Alasan dia banyak untuk justify kenapa dia invalid. Tahun-tahun sebelumnya ada juga soalan yang dia tanya jawapan dia valid. Tapi macam tu lah, kalau valid tak ada bagi alasan apa-apa kan. Boleh ya? So dah pukul 3. Ada soalan nombor 6. Allah. Wah, nombor 6 nantilah. Kita ada kelas lagi kan hari apa? Khamis lah? Khamis. Kita ada kelas hari Khamis. 2 jam. Lama. Okay. Coba soalan nombor 5, reasoning. Nombor 6 ni interesting pasal dia macam praktikal. Jadi awak nampak, kalau awak ada, awak sepatutnya awak dah ada AVR Studio kan? AVR ada? Awak cubalah run kat komputer awak. Tak kisah, ni kelas awak nak belajar. Takkan masa biasa baru nak cuba guna simulator awak. Ni time nak belajar lah, gunalah. Jangan malas. Ni program complete dah bagi. Awak cubalah run sendiri tengok. Kita bincang Khamis. Okay. Saya sudah lapar, baru nak makan. Ada kelas lain ke? Tak ada. Tak ada. Okay, jumpa Khamis. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.